Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua para pembentang dan peserta yang menyertai eCuping Valley National Education Colloquium 2021. Saya Nora Miza binti Abdul Jalil, pegawai SISC Plus, Unit Sains dan Matematik, Pejabat Pendidikan Daerah Kulim Bandar Baru, Kedah Darul Aman. Tajuk pembentangan saya pada hari ini iaitu keberkesanan kaedah pengajaran melalui pembelajaran kooperatif, satu kajian tindakan terhadap pembelajaran dan pemudaharaan oleh pemimpin pertengahan. So, pembelajaran kooperatif bukan sesuatu yang baharu dan kita kenal pasti bahawa ramai kebanyakan guru mengamalkannya di bilik darjah. So, sejauh mana impak pelaksanaan pembelajaran kooperatif learning itu kepada kemenjadian murid di bilik darjah. So, senario murid yang kurang berdisiplin ketika proses pembelajaran di bilik darjah merujuk kepada murid ini tidak biasa diberi arahan secara berstruktur oleh guru di bilik darjah. So, kesannya murid ini dia tidak memiliki ataupun lebih tepat lagi kurang memiliki sifat hormat menghormati rakan-rakannya. Begitu juga murid ini kurang rasa tanggungjawab untuk dirinya sendiri, apatah lagi untuk rakan-rakannya yang lain. Kenapa berlaku begini? Kerana disebabkan oleh puncanya adalah pengajaran guru yang kurang motivasi. Kenapa pengajaran guru kurang motivasi? Kebanyakan guru yang mengajar secara tradisional tidak yakin dengan pembelajaran kooperatif. Mereka mengatakan bahawa strategi yang diperkenalkan itu mereka terpaksa mengambil masa yang lama untuk dilaksanakan di bilik darjah, dan kebanyakan guru yang mengajar secara tradisional itu dia tidak sabar untuk nak menunggu respon murid ketika melaksanakan pembelajaran kooperatif ini. So, guru juga rasa sukar untuk laksanakan kerana guru sendiri pun rasanya tidak menguasai strategi-strategi dalam pembelajaran kooperatif ini. So, saya sebagai SISC Plus rasa bertanggungjawab untuk nak highlight kat di sini betapa pentingnya keperluan pelaksanaan pembelajaran kooperatif ini itu yang berkesan dan perlu dilakukan di dalam bilik darjah. Okey. Objektif kajian saya adalah mengkaji keberkesanan pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran dan pemudaharaan oleh guru di bilik darjah. So, adakah murid di dalam bilik darjah ini boleh memberikan respon yang positif? So, maksudnya impak daripada pembelajaran kooperatif ini, adakah kita boleh nampak kesan murid mampu untuk memberi respon yang positif? Kita bukan sekadar nak melihat respon positif itu merujuk kepada pencapaian murid, tetapi kita nak lihat juga respon positif itu melalui perubahan tingkah laku murid, melalui minat murid, melalui motivasi murid dan melalui nilai murid itu sendiri. Okey, sasaran dan kaedah yang saya gunakan iaitu saya menggunakan sampel 20 orang murid di tingkatan 5 dan seorang guru matematik yang mengajar kelas berkenaan di sebuah sekolah menengah daerah Kulim Bandar Baru. Tempoh masa saya digunakan adalah 1 minggu adalah bimbingan secara intensif coaching dan 3 minggu adalah pelaksanaan pembelajaran kooperatif secara pendiri oleh guru tersebut di bilik darjah, tetapi masih di bawah bimbingan saya, dan ketika itu sesi ulang kaji SPM. So, kaedah kajian yang saya gunakan adalah kaedah kualitatif dan kaedah kuantitatif. Instrumen yang saya gunakan iaitu instrumen pemerhatian iaitu SKPM G2 Standard 4, merujuk kepada fokus kepada guru sebagai pendorong minda dan murid sebagai pembelajar aktif. So, antara instrumen kajian yang saya guna juga adalah temu bual, ujian pra dan ujian pasca. Proses bimbingan saya berikut akan saya terangkan berkaitan dengan proses bimbingan saya kepada guru berkenaan. So, saya nak tekankan tentang intensif coaching. Di sini saya telah menunjukkan satu demonstrasi bagaimana 5 strategi pembelajaran kooperatif learning itu dilaksanakan di bilik darjah. So, saya ambil peluang ini untuk nak mempengaruhi guru tadi supaya nak tunjuk bahawa pembelajaran kooperatif learning ini mudah dilaksanakan di bilik darjah dan memberi impak yang tinggi kepada kemenjadian murid. Dan saya juga mengambil peluang di mana di hadapan saya adalah murid-murid. Pada ketika itu
saya kena memahamkan murid-murid kenapa perlunya pembelajaran cooperative learning itu dijalankan di bilik darjah. So, proses aplikasi 5 strategi pembelajaran cooperative itu bermula dengan popcorn, iaitu set induksi, dan diikuti dengan round table. Round table itu murid akan menjalankan akan menjawab soalan dalam latihan itu ikut turutan, dan dalam kumpulan kecil itu seperti biasa ada murid yang lemah dan ada murid yang pandai dan sederhana. So double AA, peringkat yang seterusnya itu kita mengambil kira keupayaan murid, kita beri peluang kepada murid yang tidak pandai itu dan tidak boleh menguasai itu bertanya soalan, dan murid yang pandai dalam grup itu bantu murid yang tidak pandai itu. Dan strategi yang berikutnya adalah 2 stay and 3 stray. Di sini murid yang dalam keadaan stay itu perlu menguasai konten pada hari itu. Murid yang dalam kalangan stray pun perlu menguasai pembelajaran pada hari itu, kerana strategi ini memerlukan dua kumpulan ini berhujah dengan keputusan atau jawapan yang diperolehi oleh kumpulan masing-masing. Dan akhir PDP itu kita tutup dengan aktiviti hot seat. So apa yang saya nak highlight kat sini adalah perkaitan aplikasi strategi pembelajaran kooperatif itu ada kaitan dengan piramid pembelajaran. So saya ambil contoh 3 strategi yang digunakan di sini, iaitu round table, double A dan 2 stay 3 stray. Itu kita boleh nampak murid itu mengajar murid lain. So di sini ni kefahaman murid itu telah mencapai 90%, sebab dia boleh mengajar orang lain. So yang ini kita perlu highlight kepada guru-guru, apa kebaikan pembelajaran cooperative learning itu kepada kejadian murid-murid. So berikutnya adalah saya akan nyatakan impak kepada guru. Maksudnya guru yang telah melaksanakan pembelajaran kooperatif itu, guru tersebut berjaya melaksanakan pembelajaran kooperatif dengan lebih sempurna dan memberi makna dalam proses pembelajaran murid di bilik darjah. Sekurang-kurangnya mereka sudah dapat mengawal gangguan pembelajaran yang berlaku di bilik darjah, mampu untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang bermakna, dan guru itu lebih kompeten kerana semakin hari mereka membina kepakaran serta membuat refleksi secara berterusan. So guru juga mampu mendorong minda murid untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran, dan akhir sekali guru secara tak langsung dapat menerapkan nilai-nilai murni melalui aktiviti pembelajaran kooperatif yang dijalankan di bilik darjah. So bertepatan dengan teori interaksi sosial Vygotsky, murid belajar dalam kumpulan secara kooperatif dengan bantuan rakan sebaya secara kerjasama membolehkan murid mencapai potensi diri masing-masing jika dibandingkan dengan pembelajaran secara kendiri. So berikut adalah impak kepada murid. Berikut adalah 3 topik yang dijalankan pembelajaran kooperatif. Okey, kita boleh nampak data pra dan data pasca. So kita boleh nampak ini adalah kesan positif apabila pelaksanaan pembelajaran kooperatif dilakukan di kelas tersebut. So kita boleh nampak mean, okey, berlaku penambahbaikan untuk mean untuk ketiga-tiga topik berkenaan. So untuk graf fungsi, meannya adalah 9.35, untuk pelanda dongakkan mean adalah 8.45. Tajuk yang ketiganya adalah statistik, mean adalah 9.67, berbanding dengan data pra yang kita perolehi. Satu kesan positif yang sangat ketara kita boleh nampak di sini. So impak murid daripada dapatan data temu buah serta pemerhatian yang kita buat dalam kajian ini, murid boleh meningkatkan pemahaman tentang pembelajaran. Dia orang lebih fokus apa yang diajar. Murid ini boleh berbincang dengan rakan-rakan dengan lebih rasa selesa. Murid ini juga bebas untuk mengeluarkan pendapat. Kita boleh nampak pada 2 stay and 3 stray, murid ini juga tidak takut untuk melakukan kesilapan kerana dia anggap kesilapan itu adalah satu proses pembelajaran. So murid juga boleh meningkatkan minat dan motivasi diri, dan murid lebih rasa keyakinan pada diri dia sendiri dan bersemangat tinggi untuk membantu rakan-rakan yang lain. So murid juga dapat menerapkan sasya melalui kemahiran komunikasi dan kolaboratif. So antara cabaran yang kita
nampak bila kita nak melaksanakan pembelajaran cooperative learning itu adalah cabaran yang pertama di situ adalah masa. Rata-rata guru merasakan tidak cukup untuk melaksanakan strategi pembelajaran cooperative learning itu di dalam bilik darjah kerana masa itu tak cukup katanya. Kata mereka lah. So di sini dan kecabaran kedua, bagaimana kreatifnya seorang guru itu memilih strategi yang sesuai untuk masa yang ada dalam satu-satu waktu PDPC. Dan cabaran yang ketiga iaitu sekarang ini isu SOP. Okey, negara dilanda dengan COVID-19. So penjarakan sosial itu perlu ditekankan. Okey, perlu ditekankan maksudnya masih boleh digunakan lagi aplikasi pembelajaran kooperatif dan kita perlu bimbing cikgu supaya kreatif bagaimana nak pilih strategi dan ubah sesuai ikut keperluan. Sebagai contoh, kalau aktiviti hot seat itu kebiasaannya murid pergi ke depan untuk bertanyakan soalan. So ketika SOP ini murid tak perlu pergi ke depan tetapi hanya duduk di tempat mereka dan boleh bertanya soalan seperti biasa. Okey, dan sebagai rumusannya untuk pembentangan saya pada hari ini untuk menghasilkan pembelajaran kooperatif yang berkesan dan memberi impak kepada kebanyakan murid, aspek kualiti guru itu adalah sangat penting di mana guru perlu buat perancangan awal, guru perlu mahir, guru perlu cekap, guru perlu menguasai strategi pembelajaran cooperative learning, perlu amalan berterusan dan membuat refleksi. Guru juga perlu kreatif memilih strategi yang sesuai untuk PDPC yang dilakukan di dalam bilik darjah serta bijak mengurus masa. Sekiranya ini dapat dihayati oleh guru, nescaya keberjaya murid itu kita boleh nampak pada pencapaian murid, pada minat murid, pada motivasi murid, pada tanggungjawab murid, pada saling hormat, menghormati murid, pada sikap, nilai dan sasian murid serta perubahan tingkah laku yang positif pada murid itu sendiri. Okey, baik, sekian pembincangan saya pada hari ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kelemahan itu datang daripada yang lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Sekian saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.